punya volume dia tu Ustaz. Assalamualaikum Dr. Imaduddin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami lagi pada malam ni. Terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah. Program kita pun dah tak lama dah. Hari ni siri yang ke-273. Lagi 10 kali lagi. Masya Allah. InsyaAllah akan khatam pada 7 bulan 7. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan biasa pukul 9.40 lagi baru kita mula. Sekarang ni kita tunggu ahli jemaah join. Okey, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama meneruskan program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-273. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kehadiran guru ataupun khalifah kita pada malam ni yang sudah pun ada bersama-sama dalam Google Meet. Sekarang ni dah pukul 9.43 dah lebih 3 minit. Jadi marilah kita sama-sama mulakan program kita dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sementara kawan-kawan kita masih lagi join, rasanya kita kena mulakan dah kerana pada ketika ni dah lebih daripada 9.40. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni seperti mana yang saya war-warkan, tetamu kita ataupun guru ataupun khalifah kita pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar, yang merupakan Doktor Kementerian Kesihatan Malaysia yang tugas di Hospital Pulau Pinang, ada bersama-sama kita pada malam ni. Dah sudah berjoin, jadi saya mengalung-alungkan kehadiran Ustaz dan mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Dr. Imaduddin, yang mana pada malam ni merupakan penampilan kali ketiga doktor bersama-sama kita untuk menjadi khalifah, membimbing kita untuk membaca Al-Quran dan seterusnya, menyampaikan ilmu kepada kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana doktor dah kali ketiga bersama kita dan biasa dengan program ni, pastinya tak perlulah kita mengulas program ni lebih panjang, jadi kita nak mulakan terus biasa, di mana pada malam ni kita akan menyambung lagi bacaan Al-Quran kita setiap malam, di mana kita membaca Al-Quran setiap malam bersama-sama dengan Ustaz ataupun Khalifah. Dan pada malam ni insya-Allah Dr. Muhammad Imaduddin akan menjadi Khalifah, di mana Khalifah akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kita akan ikut mendengarnya di rumah masing-masing dan ikut membacanya supaya kita dapat membaca Al-Quran setiap malam bersama-sama dengan Ustaz secara tertib. Kemudian selepas tu insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca dan seterusnya kita akan kembali serahkan program kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin untuk menyampaikan tazkirah kepada kita sebelum kita berehat pada malam ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan sambung membaca bacaan yang kemarin, iaitu kita akan sambung malam ni membaca surah Al-Jin daripada ayat 14 sehingga selesai surah Jin, iaitu ayat yang ke-28. Seterusnya kita akan sambung pula dengan surah Al-Muzammil, iaitu surah yang ke-73.
daripada ayat pertama sehingga ayat yang terakhir surah Al-Muzammil, iaitu ayat yang ke-20, insya-Allah. Di mana kita akan boleh baca benda ni di muka surat 573 sampai 575. Jadi tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 573 sampai 575, insya-Allah. Jadi ataupun tuan-tuan boleh lihat pada skrin, saya ada present ayat-ayat yang berkenaan untuk kita baca pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin Johar untuk slot bacaan Al-Quran kita pada siri 273 pada malam ni. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya nak mohon maaf dulu sebab malam tak apa sihat, saya batuk sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita dah dapat lagi membaca 3 muka surat Al-Quran, di mana pada malam ni kita bertuah kerana dapat membaca Al-Quran mengikuti bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar yang merupakan pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertugas di Hospital Besar Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya akan teruskan pula dengan membaca terjemahan kepada ayat-ayat yang telah dibacakan sebentar tadi untuk kita sama-sama mengambil memahami dalam bahasa kita daripada terjemahan daripada asal bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Muka surat 573 surah Al-Jin, mula ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang daripada kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Bagi yang menyimpang daripada kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.
Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, nescaya mereka akan mencurahkan kepada mereka, nescaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling daripada peringatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa yang di dalamnya selain Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan solat, mereka jin-jin itu bersesak-sesak mengerumuninya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku daripada azab Allah dan aku tidak akan memperolehi tempat berlindung selain daripada Allah. Aku hanya menyampaikan peringatan daripada Allah dan risalahnya. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Sehingga mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan yang lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau Tuhanmu menetapkan waktu yang masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diredainya. Maka sesungguhnya dia tempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya, supaya dia mengetahui bahawa Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalahnya. Sementara ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Seterusnya, surah yang ke-73, surah Al-Muzammil, yang bermaksud orang yang berselimut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk solat pada waktu hari, pada malam hari, kecuali pada sebahagiannya yang tidak sepenuh malam, iaitu separuh daripadanya atau kurang sedikit daripada itu, atau lebih dari seperdua, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih memberi kesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia. Maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan aku, yang memiliki segala kenikmatan hidup dan memberi mereka penangguhan sebentar. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang mencekik leher dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang keras dan gunung-gunung itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu bagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
Namun Firaun menderhaki Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu bagaimana kamu hendak menjaga dirimu jika kamu tetap kafir pada hari kiamat yang menjadikan anak-anak beruban kerana beratnya siksaan. Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Barang siapa yang mahu kebaikan, nescaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam atau separuh malam atau sepertiganya, dan demikian juga segolongan daripada orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberikan keringanan kepadamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebahagian kurnia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan berilah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Apa sahaja kebaikan yang kamu amalkan untuk dirimu, maka kamu mempunyai balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita pun dah dapat mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Iaitu kita semua tahu bahawa Al-Quran dituliskan dalam bahasa Arab. Jadi dengan adanya terjemahan tersebut, dapatlah kita mengetahui sedikit sebanyak apa yang Allah firmankan secara terjemahan. Jadi insya-Allah seterusnya saya nak serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar untuk menyampaikan tazkirah kepada kita dalam slot weekend kita. Dengan segala hormatnya, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pada وبه نستعين على أمور الدين ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Assalamualaikum doktor. Suara doktor tak jelas. Ini masih Jadi ada? dia hilang-hilang. Dia timbul tenggelam. Dengar tapi tak berapa kuat. Kita Tak. Ya, kita kuatkan sikit. Jadi okey kan? Boleh dengar? okey. Oh, tadi mungkin slow sikit speaker. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita apa? Terus kepada kita punya perbincangan lah kot. Kita dah kenal dah. Kita sambung kembali penjelasan yang sebelumnya bila kita tentang apa? Tentang seni berfikir yang hilang kan. Itu saya bagi secara umum. Jadi kita pergi detail sikit. Tentang beberapa cabang ilmu. Tapi mungkin hari ini kita fokus pada satu topik yang saya rasa sangat penting. Tapi dia sangat asas, iaitu berkaitan dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran dari sudut seorang pemikir, insyaAllah. Jadi alhamdulillah pada satu ketika ada sedikit saya ceritakan kepada semua di mana pada satu ketika ni
pertama ada yang nama dia Dr. Garrett Miller. Satu orang dia adalah pakar matematik. Pakar matematik ni dia mempersoalkan tentang authenticity, kebenaran Al-Quran itu sendiri. Dan apabila sampai satu masa, tiba-tiba dia masuk seorang yang mengata bahawa Al-Quran itu palsu. Kan, lepas dia berkaji Al-Quran, tak lama kemudian dia pula masuk Islam. Kan? So, kita bertanya kenapa kan? Seorang penentang Al-Quran, kan? Seorang dan dia berkaji Al-Quran dengan mendalam, dia masuk Islam. Kan? Dalam satu kisah yang menyebabkan dia masuk Islam, kan, adalah apabila ada satu masa tu, kan, dia bertemu dengan seorang seller, seorang nelayan. So, nelayan ni pun adalah orang yang membuat kajian tentang Al-Quran juga. Kan? Jika satu masa tu, dia seorang salesman yang hebat. So, seorang salesman yang hebat. Dia dah kira banyak lautan yang dia dah pergi. Kan? Dan pada satu masa tu, dia tanya tentang Al-Quran. Adakah Al-Quran yang autentik ataupun tidak? Kemudian, mereka buat kajian bersama kan? Buat kajian bersama. Dan sampai satu masa tu, kan Al-Quran cakap tentang arah angin dan sebagainya, bintang dan sebagainya. And then, mereka ni bertanya kepada orang Islam. So, adakah Nabi kamu ni pakar dalam pelayaran? Tapi tuan-tuan pun tahulah Nabi tak naik kapal. Nabi tak naik kapal. So, basically kapal tu dimulakan setelah zaman Umar, di mana berlaku konflik yang sangat besar pada masa itu. Dia dah start ada kapal dan sebagainya. Tapi pada zaman Rasulullah ni memang tak, Nabi tak naik kapal. So, apabila tanya kepada orang Islam, of course orang Islam akan jawab bahawa Nabi kami ni bukanlah pakar pelayaran. Kan? Apatah lagi kalau nak cakap tentang pakar bintang kan. Jadi dia mengatakan bahawa macam mana seorang yang tak pernah bawa kapal dan sebagainya, tapi dalam Al-Quran ni bercakap tentang kapal. Jadi kat situ ada satu part yang di mana yang menjadikan dia tak takjub dengan Al-Quran tu sendiri. Tapi of course kalau kita tengok tu, dia bukanlah satu part kita katakan mukjizat. Tapi kita mengatakan bahawa dia adalah satu bukti satu bukti daripada banyak bukti kenabian. Dan itu juga seorang doktor yang membuat kajian. Dia adalah doktor pakar wanita. Seorang doktor pakar wanita, dia buat kajian tentang Al-Quran. Pada satu masa tu, dia baca Al-Quran di mana ayat Quran menyebutkan 3 kegelapan. 3 kegelapan kaitan dengan kandungan. Dan apabila kajian dibuat, memang ada 3 jenis kegelapan. Di mana kegelapan kedua, lepas tu dia punya yang dalaman abdomen dan juga dalam dia punya rahim dan seorang ibu. Tapi itu adalah satu kajian yang dibuat. Dan akhirnya dia pun memeluk Islam daripada kajian tersebut. Tapi saya lihat kebaikan daripada orang-orang yang mengkaji Al-Quran, mereka yang kaji Al-Quran pada awal, mereka lebih baik daripada kebanyakan Muslim. Dan sekarang ni yang tidak mengkaji Al-Quran, banyak masa orang Islam ni dia sebab dari Islam tak apalah, Islam dah ada kan, tapi dia tidak pernah menginginkan dalam diri dia sama orang muda sekarang untuk membuat kajian mendalam tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran tu hanya jadi peneman apabila perlu, kan? Dia tak perlu dibuang ke tepi lah, kan? Apatah lagi kalau kita kata sekarang ni banyak masa seminggu pun Al-Quran pun tak terbaca sebab alasan sibuk dan sebagainya kan. Bila dah pencen ni baru sempat baca Quran. Tapi sebelum tu bila waktu muda kurang mendekati Al-Quran. Jadi inilah satu budaya yang kita kena ubah. Di mana sepatutnya anak-anak muda ni lah yang kita kena pastikan mereka menghafal Al-Quran.
bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang muda juga seperti Sayyidina Ali ya, lepas itu Usama bin Zaid kan, Abdul Rahman bin Auf kan, Sa'ad kan, Talhah bin Ubaidillah. Mereka ni adalah muda-muda yang hebat yang daripada muda mereka kan, mereka sangat dekat, sangat rapat dengan Al-Quran. Dan kita dapat lihat kan, orang-orang seperti Imaduddin Zanki kan, sebelum daripada Sultan Ahmad Fatih kan, Sultan Ahmad Fatih sendiri kan, Zanki dan sebagainya, mereka ini adalah muda-muda pada masa itu yang berumur tak 40 tahun kan. Tapi mereka dikenali sebagai orang yang sangat dekat dengan Al-Quran kan. Tadi pun kita baca sikit tentang surah Al-Muzammil tentang orang yang bersih kan. Mereka ini adalah orang yang tidak miss dia mulai kan. Dan mereka inilah yang Allah jadikan kemenangan, insyaAllah. Bukan kita sebab kita Islam kan, kita dilahirkan Islam, tapi kita just take it for granted most of the time. Jadi kita kena ubah kita punya mindset kan? Kita kena dah mula ubah kita punya cara berfikir kita. Kita kena ubah cara kan, berfikir keluarga kita kan, anak-anak kita dan sebagainya, untuk menjadikan Islam kan, Al-Quran bukan something yang take for granted kan? So kita kena memastikan generasi yang berada dengan kita ni adalah mereka yang sentiasa dekat dengan Al-Quran utama ni. Sebab apa? Kan? Kalau kita tengok Yusuf Al-Qaradawi dalam banyak buku beliau sangat menekankan kan, pemahaman tentang Al-Quran. Sebab beliau kata apa? Sebab Al-Quran ni adalah wahyu Allah kan? Wahyu Allah yang Allah berikan kepada manusia melalui para Nabi ya. Okay? Jadi apa yang kita perlu belajar tentang Al-Quran? Jadi yang pertama adalah kita perlu kan, memahami dari segi tajwid kan, daripada tartil bacaan. Tadi kita baca sikit, tadi Cik Ibrahim pun sebut tadi kan, baca Al-Quran tu dengan tartil, dengan betul daripada sebutan dia, tak payah terlalu tergesa-gesa untuk menghafizkan, secara sabar untuk menghafizkan setiap perkataan tersebut. Dan seorang Muslim yang da'i macam kita, yang banyak berdakwah pada manusia kan, perlulah kita melazimi bacaan Al-Quran, kerana asas kepada perjuangan Islam itu adalah ialah keakraban dengan Al-Quran sendiri. Apabila kita sering membaca Al-Quran kan, bila kita sering melazimi Al-Quran sendiri kan, kita punya mindset, kita punya minda, akhlak kita akan ikut dengan Al-Quran itu sendiri. Okay? Dan ia akan menjadi satu yang mencorak kehidupan kita ke hadapan, insyaAllah. Seperti yang saya kata kan, pada masa awal-awal dulu, masa belajar kan, saya lah masa belajar tu ada banyak masa untuk baca Quran kan. Tapi bila kita kerja yang busy kan, balik ke 10 malam, masuk kerja pukul 3-4 pagi lah, tak doktor ya. Itu cabaran doktor lah. Siapa yang ada anak-anak doktor ni faham kan, 5 pagi dah kena pergi kerja. Kat sini ada anak-anak ataupun cucu yang doktor kat sini? Ada ke? Ada kot no? Tak ada. Oh tak ada? Ada. Masya Allah. Kena ada seorang anak doktor pun boleh faham macam mana jiwa doktor ni kan. Masuk kerja pukul 5 pagi, balik kerja pukul 10 malam. Kalau nasib tak baik, tidur 1 malam dekat hospital, esok tu baru balik. Kan, esok kerja petang baru balik. So kerja sampai 48 jam. 30 ke 40 jam. Itu cabaran lah menjadi seorang doktor lah di Malaysia. Jadi untuk juga ni ada anak murid yang doktor ni kan, dia punya ketahanan dia fizikal mental lebih sikit. Okey. Jadi yang kedua, yang pertama kita bercakap tentang kena belajar macam mana nak membaca Quran dengan betul, dengan tartil, dengan tajwid yang betul. Yang kedua adalah untuk kita memahami fungsi Al-Quran tu.
So apabila kita cakap tentang fungsi Al-Quran ni, kita kena tengok macam contohnya kita cakap tentang fungsi sebuah kereta gitu. Kalau kita tengok kereta, fungsi dia adalah untuk bawa kita ke mana sahaja kita nak pergi kan. So dia kena ada complete set kan. Dan kita kena faham fungsi kereta tu, macam mana nak start enjin, macam mana nak start gear, macam mana nak jaga servicing dia, berapa kita nak kena buat. So Al-Quran ni pun kita kena faham fungsi dia. Sebab sometimes kan orang tak faham apa fungsi Al-Quran, just baca dan baca. Jadi kalau kita dapat tengok dalam surah An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan wahai sekalian umat manusia, yang sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu, dan kami pula telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi. Dan juga Al-Quran dalam satu ayat yang lain menyebutkan Al-Quran sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan padamu wahai Muhammad Al-Quran sebagai ruh dengan perintah daripada kami. Jadi ada dua yang Allah sebut, Allah firmankan dalam ayat ni, iaitu Al-Quran sebagai cahaya dan juga Al-Quran sebagai ruh. Jadi apa yang dia maksudkan, bahawa Al-Quran ni dia memberi nyawa, dia beri satu nyawa kepada kehidupan kita kan, dan yang akan memandu kita kan dalam perjalanan kita ke hadapan. Orang yang tak faham fungsi Al-Quran kan, dia jadi macam main hidup lah kan, hidup segan mati tak mau kan, hidup tidak ada cahaya kan, dan orang ni dia akan meraba-raba dan kegelapan kan. Kita dapat melihat rakyat Malaysia terutama lepas pandemik, tak payah lepas pandemik lah, masa pandemik kan, kita dapat lihat kebobrokan daripada banyak sektor, terutama sektor keluarga, di mana berlakunya kegaduhan, di mana berlakunya sebuah mahram, di mana berlakunya banyaklah kan penderaan dan sebagainya. Dan kita dapat tengok banyak sangat kes-kes belakangan ni kan, banyak isu lah. Itu ada kes Bella lah kan, ada kes Amah kena bunuh lah dan sebagainya kan, kena sampai mati. So kita dapat lihat kan, apa yang terjadi, apa sebenarnya yang berlaku kepada masyarakat kita sekarang ni kan. Adakah kita kita agama kita Islam sebagai agama persekutuan, tapi kehidupan masyarakat kita tak menggambarkan Islam tu sendiri. Di mana kan, kalau kita dapat tengok indeks tontonan yang paling baru yang buat indeks corruption untuk bisnes dekat Malaysia nombor 1 yang paling korup kan, dalam bisnes. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan boleh baca benda ni, dia memang ada dalam berita. So apa yang hilang daripada Malaysia ni, apa yang hilang daripada negara ni, apa yang hilang daripada generasi ni, sehingga kita ni sebagai negara Islam kan, tetapi kita adalah negara yang paling hak dari segi corruption. So na'udzubillah, kita melihat isu sebagai isu sangat besar sebenarnya kan. Sebuah negara yang mengatakan bahawa kita adalah Islam agama Islam, tapi kita menghadapi masalah sosial sangat teruk kan. Apa yang salah daripada kita? Apa yang salah daripada sektor pendidikan? Apa yang salah daripada banyak sektor? So kita ni nak kena tengok balik, kita nak kena revise balik diri kita kan, keluarga kita, generasi kita ni kan, bahawa kan, Hassan Al-Banna sendiri pernah cakap kan, tanggungjawab yang kita ada ni kan, tak sepadan dengan umur yang diberikan oleh Allah SWT kan. Dan Hassan Al-Banna cuma hidup 44 tahun je, dan banyak juga sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal pada umur muda kan. Tapi kita dapat lihat bahawa kan, mereka yang betul-betul berdakwah di jalan Allah ni, mereka tahu daripada umur mereka, daripada muda sampai ke tua kan, mereka tak boleh wasting dia orang punya masa kan. Mereka ni perlu jadi proaktif kan, proaktif. Tapi kenapa kita tengok dalam surah, disebutkan surah Al-Muzammil sebagainya kan, seorang yang berselimut, yang buka selimutnya pada waktu malam untuk bangun dan melakukan qiyam kan, pada waktu malam tu, terutama kalau orang muda kalau boleh buat macam tu kan, mereka ni perlulah ada hati yang proaktif kan. Apa maksudnya proaktif tu? Proaktif ni adalah something yang inside kan, dalaman
yang perlu dikuatkan. Okey? Dan dia perlu keluar daripada comfort zone. So tadi kita cakap tentang comfort zone dan sebagainya kan. Banyak orang yang suka berada dalam comfort zone dia. Kan? Sebab senang kan. Kira macam masa muda, kerja, don't care about solat. Solat pun lewat waktu. Don't care about Quran. Kan? Tapi bila dah pencen baru nak start mendekati semua ni. Kan? Tapi pada masa muda tidak ada sifat proaktif. Kan? Tidak ada sifat proaktif untuk kan mendekati Al-Quran. Tidak ada sifat proaktif untuk menjaga solat. Tidak ada sifat proaktif untuk mendidik generasi. Tidak ada sifat proaktif untuk berdakwah. Kan? Sedangkan kita ni kan, bila kita dalam Islam ni, kita kena faham bahawa tugas kita yang utama adalah dakwah. Kan? Kerana kita perlu menyampaikan dakwah tu kepada manusia. Kan? Jadi dan satu lagi empat adalah yang penting adalah untuk kan, pada masa yang sekarang ni terutama kalian dalam masa itu adalah untuk menjaga hafazan kan, dan untuk membuat hafazan yang baru kan. So kena ambil peluang kan, apabila kita dah free sikit ni kan, walaupun kita orang cakap kata oh umur dah 50 tahun 60 tahun tak boleh nak hafal, tak boleh nak ingat, tapi kita kena ingat bahawa ada orang ada satu contoh adalah nenek dekat Eropah kan. Pada masa muda dia kahwin awal kan. Dia nak belajar Quran tapi dia kahwin awal. So dia dah ada anak sebenarnya tak sempat nak menghafaz. Tapi dia berjaya menghafaz Quran pada umur dia 70 tahun. Kan? Ada orang yang macam ni kan. Tapi of course kalau dikatakan waktu paling sesuai untuk menghafaz Al-Quran adalah pada umur 6 hingga 12 tahun kan. Sebab apa? Sebab 6 hingga 12 tahun ni adalah waktu di mana mereka ni masih fresh, masih green. Kan, masih tak terdedah pada benda-benda luar, nasi luar. Apabila mereka dah jadi remaja, jumlah cabaran dia berbeza pula. Kan, bila dah ada umur 15-16 tahun, jumlah cabaran lagi teruk. Sebab apa? Dia pengaruh-pengaruh rakan dan sebagainya pada masa tu. Tapi pada umur yang muda dan sampai 11 tahun is the best time untuk kita galakkan. Kalau kata kita ada anak, kita ada cucu, galakkan mereka untuk menghafaz Quran. Kan, dan kita kena, kalau dikatakan perlu tangguh sikit belajar setahun, pada saya lah. Kalau saya akan bagi anak saya untuk belajar hafaz Quran at least setahun. Kan, belajar Quran, hafaz Quran dan belajar. Sebab Al-Quran ni perlu ada dalam diri mereka untuk diorang bawa ke depan. Sebab setahun je untuk hafal. Kalau kata betul-betul fokus, budak-budak masih muda. So setahun tu adalah masa yang mencukupi untuk mereka menghafaz Quran. Jadi alhamdulillah itu satu part. Okay. Kemudian kita setelah kita belajar tentang fungsi, kita kena belajar ciri-ciri pula. Tadi kita cakap tentang fungsi Al-Quran sebagai yang menghidupkan kita dalam memberikan nyawa kepada kita untuk berjalan dan sebagainya, dan untuk memberikan kita macam roadmap, macam mapping, insight, dalaman untuk macam mana kita nak bergerak. Dan sebenarnya kita kena fahami bahawa Al-Quran tu ada ciri-ciri dia. Okey. Dan sebenarnya ada 5 ciri-ciri Al-Quran. Yang pertama adalah bahawa Al-Quran itu adalah wahyu. Adalah wahyu Allah SWT. Yang kedua adalah Al-Quran ini tidak sulit. Dia macam sahalallah, dia satu yang mudah. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah satu mukjizat. Yang keempat adalah khulud. Nanti saya akan jelaskan later on. Yang kelima adalah syumul. Saya lengkap. Kita kena peka dengan ciri-ciri ni. Sebab bila kita peka dengan ciri-ciri ni, barulah kita akan berinteraksi dengan Al-Quran dengan betul. Saya bagi contoh macam ni. Kenapa kita perlu memahami ciri-ciri ni? Sebab ada orang Islam yang belajar tinggi. Yang belajar sampai PhD. Tinggi, belajar dekat France dan sebagainya. Tapi mereka menjadi orientalis. Akhirnya orang-orang Islam tapi menjadi orientalis. Maksudnya mereka pula menentang Al-Quran dan mengatakan Al-Quran ni adalah satu legenda. Satu macam satu syair. Macam orang sebut dulu macam orang sebut Nabi Muhammad dulu dia adalah seorang penyair ataupun tukang sihir.
kan, ataupun orang yang memisahkan antara ibu dan anak, ayah dengan anak dia, kan. So mereka ni pula yang orang Islam yang belajar tinggi disebabkan oleh tidak memahami, kan, interaksi berdasarkan ciri-ciri Al-Quran ni, so mereka tersasar dan menjadikan Al-Quran tu jadi musuh pula. Sedangkan Al-Quran tu patut jadi petunjuk kepada mereka. Tapi Al-Quran tu pula jadi bahan mainan pula. Jadi satu yang menjauhkan mereka pula daripada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang pertama adalah wahyu. Jadi kalau kata kita cakap tentang wahyu ni, yang pertama kita kena ada yang nama dia ta'awuf, penghormatan. Macam saya nak cakap dengan cikgu lah, Cikgu Rahim lah. Saya jumpa Cikgu Rahim, saya tak pernah nak panggil dia nama dia, walaupun saya dah doktor kan. Walaupun status saya doktor, orang cakap kata doktor dengan cikgu ni doktor tinggi lah. Tapi saya jumpa dengan Cikgu Rahim, saya tak boleh. Kan? Dia kata, ni, sebut nama dia saja tak boleh. Saya kena panggil dia cikgu. Kan? Sebab satu penghormatan. Kan? Kepada guru saya. Kan? Even kepada orang-orang yang lebih tua daripada saya. Kan? Kan? Saya kena sebut. Kan? Kesesuaian dia punya nama dia. Kan? Ataupun ibu kita berinteraksi dengan ahli keluarga kita. Kan? Kita kena sebut dia punya kebesaran-kebesaran dia. Kan? Jadi ada satu benda yang adab, kan? Satu adab. Jadi adab dengan Allah ni sebagai dengan Al-Quran ni sebagai wahyu. Jadi adab dia kadang ada orang cakap kata okey, ulang macam Al-Quran cakap, macam Al-Quran cakap. Yang tu kurang adab dia. Kan? Sepatutnya dia kena gunakan satu kata yang menghormati. Contohnya, kan, berdasarkan firman Allah SWT. Kan? Firman Allah Ta'ala. Ini kita adalah adab. Kan? Kita jangan cakap kata, aku cakap macam ni. Kan? Cakap kata, ini adalah firman Allah. Kan? Dalam Al-Quran, Allah berfirman. Kan? Jadi kita nak beritahu kata, Allah tu ada. Kita nak beritahu kata, dia refleksi Al-Quran tu adalah Allah tu sendiri. Kan? Sebab kalau kita cakap kata, Al-Quran cakap macam ni saja, dia akan jadi macam orang talis lah. Orang talis. Kan? Mereka akan cakap kata seperti yang Al-Quran cakap. Sebab mereka menganggap Al-Quran tu bukan wahyu. Mereka menganggap Al-Quran tu macam buku. Okay, macam teks kan. Teks dulu kan. Macam buku teks. Dia, buku teks ni cakap macam ni. Sebab mereka tak anggap Al-Quran tu sebagai wahyu. Tapi kita menganggap Al-Quran tu wahyu daripada Allah. Jadi kita kena jaga dari segi dia punya ta'awuz dia. Penghormatan ni. Jadi apabila kita cakap tentang Al-Quran sebagai wahyu, kan? Adakah boleh kita mensyarahkan Al-Quran dengan benda yang palsu? Banyak contohlah, contoh cerita palsu yang terlalu banyak yang digunakan oleh ceramah. Saya tak condemn mana-mana ceramah. Tapi banyak ceramah yang menggunakan kisah-kisah palsu sama daripada kisah Ashabul Kahfi contohnya. Kita semua tahu surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi ni kan, dia satu surah sangat menarik. Saya suka baca surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi ni dia menceritakan orang muda. Okey. Jadi memang hafal sikit lah. Kan? Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Surah Al-Kahfi ayat 13. Okey? Dan Allah menyambung juga dengan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan sesungguhnya mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan daya petunjuk. Kan? Allah stop kat situ. Allah tak sebut nama ke, Allah tak sebut mereka duduk mana ke, dan sebagainya. Kan? Al-Quran ni, kan, dia ada satu petunjuk. Dia bukanlah satu cerita. Kan? Dia bukan nak cerita banyak. Dia nak cerita, dia nak bagi satu benda yang memberikan manfaat pada kita. Kalau kata benda tu tak bermanfaat, Al-Quran takkan cerita. Tapi kenapa Allah stop dekat situ? Melainkan ada hadis yang menceritakan benda ni. Kan? Tapi of course tidak ada lah. Kan? Apabila ada yang bergaduh tentang nama, nama-nama orang yang berada dalam gua tu. Kan? Nama anjing dan sebagainya. Pada saya, tidak ada kepentingan untuk kita tahu nama mereka. Tidak ada kepentingan untuk kita tahu nama anjing tu.
kepentingan kita memahami Al-Quran ni adalah apa yang kita boleh korek, apa yang kita boleh gali yang beri manfaat kepada generasi sekarang. Kan? Dan tu saya cakap kata salah satu dia adalah daripada sini kita tahu bahawa ada masa orang muda tu perlu diberikan masa untuk mereka berada di dalam gua. Kan? Untuk mencari ilmu, untuk mencambah ilmu mereka. Kan? Sebab banyak masa ada orang yang bercakap kan, tapi ilmu dia kurang. Dia akan buat banyak salah, buat banyak mistake. Kan? Tapi kalau tak sampai ke ilmu langsung pun bahaya juga. So that's the time kita kena sesuaikan. Kena pertimbangkan risk dengan benefit. Macam saya sendirilah, apabila sampai ke ilmu, kena belajar. Kena membaca walaupun mungkin kita tahu. Kan? Tapi kurang-kurangnya mungkin dalam masa 2-3 jam sebelum pertemuan, dah kena study dah. Dia kena buka buku, dia kena buka kitab sikit-sikit. Kan? Untuk faham apa yang kita nak cakap. Sebab apa yang kita cakap, kalau doktor cakap salah, patient follow. Itu yang kita risau. Kan? Itulah juga dengan ustaz. Kan? Bila ustaz cakap salah, kan? Anak-anak murid pun follow juga. Kan? Itu yang bahaya. Sebab apa? Kalau kata dia benda-benda yang kecil, apa? Tapi kalau kata benda yang kaitan dengan akidah, kaitan dengan ibadah, yang ni akan jadi bermasalah. Gitu. Jadi kita dapat lihat banyak di meja-meja ni banyak menceritakan tentang hal-hal Israiliyat dan sebagainya. Kan? Ini adalah benda-benda yang kita kena hati. Kan? Sebab Al-Quran ini adalah wahyu. Dia tidak layak wahyu tu disyarahkan dengan benda-benda yang pasti. Okay. So Al-Quran tu kan, syarah dia adalah benda-benda yang sahih. Kan? Tak boleh benda-benda yang palsu. Kan? Sebab tidak layak tempat dia. Okay, untuk kita menggunakan benda-benda yang palsu untuk menceritakan tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Sebab begitu banyak ilmu, contohnya yang paling best cerita pasal Yusuf Zulaikha. Yusuf Zulaikha pun Allah stop dekat Nabi Yusuf di penjara, dan kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kan tak ada cerita kata Nabi Yusuf dengan Zulaikha kahwin dan sebagainya. Tapi banyak cerita-cerita dia dikeluarkan di meja-meja. Kan cerita bahawa Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha dan sebagainya. Kan, tapi tidak ada sumber yang sahih. Dan kebanyakan masa dia punya sumber dia adalah ada sumber-sumber Israiliyat. Kita memang kena jaga kan, authenticity. Sebab Al-Quran adalah wahyu Allah. Dia tidak layaknya kan digunakan syarahan dia daripada benda-benda yang pasti. Dan kalau kita dapat tengok kan, ada satu kisah di mana seorang ilmuwan bernama Taha Hussein. Taha Hussein sebenarnya seorang ilmuwan Azhar, ilmuwan Al-Azhar. Tapi setelah dia mendapatkan PhD, ni cerita sikit lah. Dia belajar PhD dekat Perancis. Tapi bila dia pergi Perancis, dia mengatakan bahawa Al-Quran ni satu gogengan. So semua dalam Al-Quran ni adalah legenda. Kan? Dia pula, ni adalah salah seorang yang berubah menjadi orientalis yang menentang Al-Quran. Ini adalah masalahnya apabila dia melihat Al-Quran itu sebagai teks. Kan? Dia tak melihat sisi Al-Quran itu sebagai wahyu. Jadi inilah kenapa kita kena ubah kita punya cara lihat, cara pandang Al-Quran itu kepada Al-Quran itu sebagai wahyu. Barulah kita ada rasa hormat dan rasa kan, tidak berlebihan dalam membuat tafsiran yang tidak perlu. Sebenarnya Al-Quran adalah yang kedua adalah satu yang tidak sulit lah. Kan? Tak apa kalau kata nak tanya dan sebagainya silakan. Kan? Tapi saya bukan ustaz lah kan. Bukan ustaz tapi cuma macam kita kena berfikir tentang ilmu-ilmu Al-Quran ni. Yang kedua adalah bahawa Al-Quran itu ada satu benda yang tidak sulit. Okey, dalam firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 22 kan, walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kan? Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah siapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Surah Al-Qamar ayat 22. Jadi kita dapat lihat daripada kecil kita belajar Al-Quran. Al-Quran ni dia sangat mudah. Kan? Budak-budak sekolah pun boleh faham Al-Quran. Baca tafsir boleh faham Al-Quran untuk level mereka. Tapi apabila kita makin belajar makin tinggi, kan Al-Quran tu dia akan membuka dia punya treasure dia. Dia macam orang panggil apa? Macam Russian doll lah, Russian doll. Kan?
Buka, ada nak baca. Buka, ada nak baca. Buka, dan buka. So, semakin kita buka, kan, kita akan memahami Al-Quran itu dengan lebih detail. Kan? Of course, apabila kita makin banyak baca Al-Quran, makin banyak kita akan faham. Makin lama kita baca, makin banyak kita akan faham. Kan? Dan the best part adalah apabila kita makin banyak baca dengan Al-Quran, kita akan menjadi orang yang lebih mudah diri. Yang orang panggil macam apa? Seperti resmi padi, ya. Makin berisi semakin tunduk. Macam orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu ni? Dia kurang cakap. Kan? Sebab bila dia tahu, dia ada limitation apa yang dia boleh cakap dari segi ilmu dia. Tak boleh sebarang cakap. Terutama kalau kata bila dah ada ilmu yang sangat banyak. Kan? Sebab bila dah ilmu sangat banyak, dia tahu bahawa masih banyak ilmu yang perlu dia kuasai. Kan? Masih banyak ilmu yang dia kena fahami. Kan? Ada ilmu yang dia tak ada kekuasaan kat situ, dia kena lepaskan. Kan? Dan beri kepada orang lain. Kan? Itu kenapa contohnya ilmu tentang kesihatan. Ilmu kesihatan kena bagi pada pakar kesihatan. Jangan bagi kepada ustaz. Contohnya. Kan? Kalau ilmu tentang fiqh, kan, tentang usul fiqh dan sebagainya, tentang ibadah, akidah dan sebagainya, kita pergi pada ustaz. Kan? Kalau kita nak cakap tentang ilmu pertanian, kita belajar dengan orang yang bertani. Kan? So, jangan kita berbelajar dengan saya, dengan doktor. Kan? Tanya saya macam mana tanam pokok durian. Saya angkat tangan lah. Saya tahu makan boleh lah. Terutama kalau durian hitam dengan musang kia lagi pada makan lah. Tapi kita nak cakap kata ilmu tu, kan, dia satu, kita kena berlaku adil dengan ilmu. Ada certain ilmu yang memang kita kena mengaku kita tak ada kemampuan ilmu. Kalau nak cakap tentang ilmu matematik, saya angkat tangan, saya tak boleh fight dengan Cikgu Rahim. Contoh itu kan. Cikgu Rahim kalau kata cakap pasal matematik ni, kalau kepala dia keluar habis semua. Kan? Tapi kalau tanya saya tentang ilmu biologi, kan, pasal ilmu kesihatan, saya boleh jawab lah. Tapi kalau tanya ilmu matematik, differential pun saya dah lupa dah. Cikgu minta maaf lah. Differential kan, standard deviation kan, semua dah lupa banyak dah. Okey, tapi yang itulah ilmu kan. Jadi Al-Quran tu kan, apabila kita pemahaman kita makin meningkat kan, tu Al-Quran tu automatik dia akan tingkatkan kandungan dia. So kita akan memahami dengan lebih mendalam Al-Quran tu sendiri. Jadi di tingkat mana pun kan, macam tu. So of course kalau kita cakap tentang Al-Quran ni, kalau kita nak mengkaji secara mendalam, ada orang yang belajar surah Al-Fatihah satu semester pada. Kan? Satu semester belajar surah Al-Fatihah sahaja. Kan? 3 bulan ke 6 bulan belajar surah Al-Fatihah. Kan? Kalau kita cakap kata ni apa dia belajar kan? Kita Al-Fatihah baca 5 minit tak sampai. Kan? Seminit tak sampai baca Al-Fatihah dah habis lah. Kan? Tapi macam mana dia orang belajar Al-Fatihah selama 3 sampai 6 bulan. Jadi adalah ilmu. So bidang ilmu tu ada orang yang akan ambil bidang tu. Kan? Dan kita tak boleh nak cakap apa lah, orang macam ustaz sebagainya memang akan belajar lah benda macam ni. Tapi saya sebagai doktor, saya mungkin baca buku tafsir. Saya buku tafsir tu baca sampai sehari je boleh settle. Tapi pemahaman yang mendalam adalah pada ustaz ni. Bukan pada saya yang hanya membaca buku tu tanpa ada ustaz yang mengajar ataupun syekh yang mengajar tentang ilmu yang ada dalam tu. Okay? Dan seterusnya Al-Quran yang ketiga adalah sebagai satu mukjizat. So mukjizat ni mungkin semua pun dah belajar bahawa mukjizat ni adalah satu ijaz ataupun satu yang melemahkan. Jadi Al-Quran ni dia melemahkan siapa? Al-Quran ni dia melemahkan siapa yang cuba mencabar Al-Quran sendiri. Contoh dalam surah Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kan? So la ya'tuna bimithlihi. Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan untuk membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka membantu sama sendiri. So la ya'tuna bimithlihi. So apa maksud dia dengan mendatangkan Al-Quran tu? Maksudnya adalah dari segi bahasa dia. Dan bahasa Al-Quran tu sendiri. Kan? Kalau kita dapat tengok kenapa seorang pakar perubatan ONG tu dia boleh masuk sebagai seorang Islam, kan, apabila seorang Muslim dia mengatakan kepada Dr. ONG tadi kan, tentang mudghah. Kan?
Mudghah ni dia ada 3 maksud. Kan? Satu adalah limpah. Yang kedua adalah yang menjalar. Yang ketiga adalah dia menghisap. So apabila kita gunakan bahasa ni kan di dalam rahim seorang ibu, kan janin tu kan dia melekat, kan, dan dia memerlukan darah dan dia menghisap darah. So dari segi bahasa dia sangat tiga bahasa daripada mudghah tu kan adalah sama dengan apa yang berlaku di dalam perut ibu. Kan, tetapi kan macam mana seorang Nabi Muhammad SAW yang pada masa zaman dia 1400 tahun lepas yang belum ada mikroskop, belum ada ultrasound dan sebagainya, boleh tahu benda ni. Okey, apa yang berlaku di dalam kandungan. Jadi adalah bukti-bukti kenabian. Bahawa kan itu dah menjadikan yang tadi yang non-Muslim yang menentang Islam dia masuk Islam. Satu benda yang pada zaman Nabi tak boleh explain benda tu. Kan? Cuma boleh di-explain apabila dah ada teknologi. Kan? Dan ada bukti-bukti kenabian dekat situ. Jadi ijaz ada satu yang melemahkan. Of course kalau kita cakap dari segi bahasa dan sebagainya, Al-Quran ni memang bahasa tertinggi lah. Salah seorang ustaz yang selalu saya jadi rujukan lah untuk ilmu Al-Quran ni adalah Ustaz Syazali Hirman. Kalau yang ada yang kenal lah. Ada yang kenal lah Ustaz Syazali Hirman. Ibrahim kenal Ustaz Syazali Hirman? Tak pastilah, saya tak. Okay. Ustaz Syazali Hirman ni adalah sekarang dia dah PhD dah lah. Dia PhD punya ustaz kan, dan dia adalah daripada Yaman. Salah seorang yang saya jadi rujukan saya untuk ilmu Al-Quran ni adalah daripada beliau. Kalau kata boleh jemput beliau, yang ni adalah salah seorang yang sangat hebat. Dekat Malaysia ni, dia susah dapat orang macam ni. Dia punya tok guru dia adalah salah seorang syekh yang terkenal yang bernama Syekh Zindani. Syekh Zindani ni dekat Yaman juga. Okay? Syekh Zindani. So anak murid dia ni adalah Ustaz Syazali Hirman. Dia adalah orang yang sangat tinggi dari segi ilmu Al-Quran. Kan dia punya kepakaran dia adalah usul fiqh. Kalau kata boleh rezeki, boleh jemput dia. Yang ni adalah seorang ustaz sangat hebat. Tapi yang dapat masa dia susah sikit. Yang ni dia busy. Sebab panggilan dia banyak keluar negara. Okay, dia banyak keluar negara banyak. So kalau kata ada rezeki berhubung dengan dia, kan boleh jemput dia untuk slot sikit. Kan, untuk dapatkan dia untuk menadah kan baik-baik kebaikan daripada seorang ulama yang hebat. Jadi yang seterusnya kan bahawa Al-Quran itu ada satu benda yang khulud. Khulud ni maksud dia adalah satu yang tidak terikat. So Al-Quran ni dia bukan pada zaman Rasulullah sahaja. Kan? Dia bukan pada zaman Rasulullah. Dia setiap zaman tu dia adalah satu benda yang sesuai kan berdasarkan zaman. Okey. So macam contohnya apabila menceritakan peristiwa-peristiwa silam, dia ayat Al-Quran tu dia datang dalam bentuk yang tersendiri. Sebab Al-Quran ni dia banyak bila kita sebut tentang dia akan sebut ya ayuhan nas kan, ya ayyuhallazina amanu kan, dia akan menyebut secara umum kan kebanyakan. Jadi dia punya kesan dia bukan saja kepada orang Islam tapi pada orang bukan Islam pun sebenarnya kan terkesan dengan Al-Quran ni. Jadi Al-Quran ni dia adalah satu yang relevan untuk zaman bila-bila pun. Apabila orang baca kisah Nabi Musa AS kan, pada masa zaman Nabi Musa, tapi kebaikan tu masih kita rasakan sampai sekarang. Kita cerita tentang Nabi Yusuf misalnya. Kan? Dia punya kebaikan tu kita boleh rasa lagi pada masa sekarang. Kita cerita tentang Al-Kahfi. Kan? Kesan dia adalah kita sampai masa sekarang. Apabila saya kalau kata macam program-program anak muda kan. Kalau dengan program anak muda ni saya banyak sangat kalau bercerita mesti akan sentuh surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi ni adalah satu surah yang betul-betul memberi kesan kepada hati saya sebagai orang muda lah. Kan? Sebab dia punya penceritaan dia punya
kesan dia, kan? Daripada dulu sampai sekarang, Al-Kahfi ni tak pernah kurang dalam diri saya lah. Dia baca mesti ada benda yang baru yang saya baca. Dan terakhir, Al-Quran adalah satu benda yang semua. Ini yang terakhir. So, jadi Al-Quran ni, kalau kata contoh macam manusia ni, kita ada, kalau kata orang psikologi dia bagi kepada 4. Dia bahagikan manusia ni kepada fizikal, dari segi fizikal badan. Dia bahagikan pada intellectual, dari segi pemikiran, emotional, dari segi perasaan, dan juga dari segi sosial, maksudnya macam mana kita interact. Al-Quran, dia meliputi semua aspek. Ada Al-Quran yang menyentuh tentang fizikal sebenarnya. Tentang fizikal, contohnya apa? Tentang hutang. Okey. Kalau hutang ni, kalau kita tengok surah Al-Baqarah, kan, tentang hutang. So satu muka surat tu cerita pasal hutang saja. Kan? Dia punya ayat dia pada awal, dan satu-satunya ayat hutang yang satu tu dia cerita everything dalam satu muka surat. Okey. Itu kenyataan fizikal. Kan? Tapi yang itulah, saya rasa sampai sekarang pun masih ada banyak masalah tentang hutang. Kan? Sebab apa? Sebab manusia tak kembali pada Al-Quran ni. Sebab kita dapat tengok, kan, Al-Quran daripada awal dia memfokuskan tentang hutang. Kan? Macam mana kita nak deal dengan hutang. Kan? So banyak sekarang ni kita dapat tengok dari segi pinjaman, yang tak dibayar. Kan? Gaduh laki bini, gaduh antara ahli keluarga. Kan? Sebab hutang. Sedangkan kalau kita follow apa yang diajar oleh Al-Quran berkenaan hutang, kan, benda-benda ni takkan berlaku. Kan? Tapi kita dah tinggal banyak benda tinggal. Kan? Dan juga banyak lagi yang berkaitan dengan aspek fizikal. Okay, contoh kita cakap tentang faith, ya. Kadang apabila kita kan orang-orang, tak payah orang Malaysia lah. Orang Malaysia tak, bukan orang Malaysia pun orang Arab dan sebagainya. Dan kita suka bertanya tentang masalah faith. Kan? Kita suka benda-benda yang berkaitan dengan hukum. Kan? Tetapi kadang kita lupa tentang bahagian sosial. Saya sebut tentang sosial. Ada orang yang datang ke masjid tanya, kan? Dia konsisten datang ke masjid dan belajar, mengaji dan sebagainya. Kan? Tapi bila dalam bab rumah tangga tanya, kan? Macam bukan orang yang pergi masjid. Okay? Contohnya mulut tu, kan? Busuk, kan? Mulut busuk, kan? Lepas tu kalau kata suami tu kerap sakiti isteri tu kerap sakiti suami, kan? Tak ada apa-apa, lambat lepas, tangan dah naik, kan? Tali pinggang naik, kan? Potan naik, kan? Kalau ada mancing naik, kan? Boleh buka tali pinggang pun sekali, kan? Apa sekali yang boleh capai semua dia akan bagi. Tapi konsisten pergi masjid, kan? Jadi agama tu kat mana dia letak sebenarnya? Kan? Katanya agama tu merubah dia daripada semua aspek. Kan? Tapi pergi masjid, kan, baca Quran sebagainya, tapi bila kenaan isu sosial, kan, macam mana nak jaga anak dengan baik, kan? Macam mana nak dakwah dengan baik, macam mana nak jaga hati orang tua, macam mana nak jaga hati menantu, macam mana nak jaga hati mentua dan sebagainya, tak ada. Kan? Ini satu part yang kita perlu kaji balik. Kan? Apa isu yang besar yang menyebabkan kita lihat bahawa agama ni, kan, hanya satu part je kita ambil. Kan? Cukup kita mengaji, cukup kita pergi haji, balik jadi apa pun terserah. Kan? Pergi haji, balik corruption. Pergi haji, balik masih buat maksiat. Kan? Solat dan sebagainya masih buat maksiat. Jadi ada masalah. Kat mana kita kena tengok, kan? Kenapa sepatutnya solat Al-Quran ni, kan, dia boleh mengubah manusia menjadi lebih baik, tapi kita tak jadi lebih baik, dah ada jadi lebih teruk. Jadi ada persoalan kat situ kita tanya, dan apa yang salah daripada ibadah kita sendiri. Adakah kita beribadah sebab sekadar nak beribadah saja? Adakah kita berdoa sekadar melepaskan batu di tangga? Kan? Adakah kita berdoa semata-mata sebab kita nak capai satu saja? Bukan, kadang ada orang yang doa, dia minta doa macam-macam, nak isteri yang soleh, nak rumah tangga yang baik dan sebagainya. Kan?
Tapi dia doa tu bukan nak doa tu saja. Kan? Tapi bukan doa dia sebagai seorang hamba. Kan? Sepatutnya basic dari doa tu adalah orang tu menjadi hamba kepada Allah. Kan? Tapi kita berdoa minta macam kita minta dekat kita ni bos, Allah tu kita punya hamba kita pula. Kan? Allah kena bagi jadi doa ni. Minta macam tu kan. Sedangkan kita ni hamba je. Kan? Kita ni hamba je. So yang tu kena ubah dari segi mindset tu. Kan? Dari segi doa, dari segi ibadah kita kena ingat bahawa bila kita beribadah, berdoa kepada Allah, kita ni adalah hamba di depan Allah. Kan? Kena kuatkan dia punya niat. Betul. Jadi mungkin itu saja kot daripada saya cikgu. Kan? Sedikit perkongsian ilmu kan Al-Quran. Itu tak masuk ilmu ulum Al-Quran dan sebagainya lagi. So kita stop kat sini. So kita cukup kot kat situ. Tentang Al-Quran. Sedikit banyak insyaAllah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Imanuddin bin Johar yang telah pun pada malam ni tadi membaca Al-Quran untuk kita sama-sama ikut dan seterusnya berkongsi mengenai ilmu, khususnya mengenai Al-Quran itu sendiri. Di mana Al-Quran, di mana yang dikutarakan oleh doktor tadi banyak memberikan kita untuk berfikir. Kita kena fikir di mana kesyumulan Al-Quran yang terakhir tadi juga disebutkan ini kesyumulan Al-Quran, tetapi bagi orang yang menggunakan Al-Quran tetapi dia cara penggunaan dia seperti mana yang disebutkan tadi yang terakhir, dia pergi solat, dia pergi haji, tapi dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang tak diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah SWT seperti mana yang disebutkan di awal tadi. Dia adalah wahyu dan juga mukjizat yang mana tidak sama dengan buku yang di orientalis yang menyebutkannya sebagai buku, menganggapnya sebagai buku. Al-Quran tersebut kerana mereka menganggap dia buku dan Nabi Muhammad sebagai penyair. Tetapi kalau kita berfikir, kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahawa ia adalah wahyu yang merupakan firman Allah SWT. Allah berkata-kata dengan kita melalui Nabi Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya kepada sahabat-sahabat. Dan akhirnya, asal dia bukanlah dalam bentuk usaha Al-Quran. Duduk di luar ni bunyi motor semua ni. Ada motor jiran. Okey, jadi dia asalnya bukan dalam bentuk mushaf Al-Quran, tetapi telah dibukukan selepas zaman sahabat, khususnya pada zaman Sayyidina Osman yang kita dapat sekarang ni iaitu Al-Quran Resam Osmani. Jadi sebelum ni firman Allah memang tak dibukukan, maksud dia memang dihafal. Dihafal oleh sahabat-sahabat Rasulullah pun akan menghafalkannya dan menyampaikan dalam bentuk. Jadi tidak timbullah orientalis tersebut bahawa ianya merupakan cerita dongeng dan juga merupakan buku. Dia bersumber macam buku saja, buku cerita, buku puisi yang dibaca. Kerana memang asal dia memang tak dibukukan. Tetapi tak boleh kerana ramai para sahabat yang meninggal dunia dan bila masa berlalu disebabkan oleh peperangan dan sebagainya, ramai penghafaz-penghafaz Al-Quran yang telah meninggal dunia, maka kita pun tahu kita makin lama makin akhir zaman, kita makin jauh daripada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat khususnya daripada Sayyidina Umar lagi dan seterusnya pada Sayyidina Osman merasakan perlu dikumpulkan semua benda yang ditulis di pelbagai bentuk pada kulit kambing, pada kulit kayu dan sebagainya, disatukan dan dijadikan sebagai satu mushaf Al-Quran. Jadi kita pegang sekarang ni adalah mushaf Al-Quran. Jadi sebelum ni yang Allah turunkan melalui Jibril memang melalui kata-kata yang disampaikan. Jadi tetapi sebaliknya orang yang beramal dengan Al-Quran tersebut, yang kita risaunya walaupun Al-Quran itu syumul, tapi kita tidak dapat mengikutinya sepenuhnya. Kita buat sebahagian, kita tinggalkan sebahagian. Ini yang kita risau. Jadi kalau kata dalam keluarga
hubungan antara suami dengan isteri sendiri. Nampak suami atau isteri memang bersungguh-sungguh dalam hal nak membaca Al-Quran, nak buat ibadat, tetapi hubungan kekeluargaan kita lupa. Hubungan kekeluargaan yang disebutkan tadi boleh naik tangan, boleh naik apa tadi pinggang dan sebagainya sangat merisaukan. Jadi ustaz ataupun Al-Fadil doktor banyak memberikan apa hujung-hujung untuk kita berfikir pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Jadi mungkin oleh kerana masa dah lewat dekat hampir pukul 11 dah ni, saya nak bagi seorang saja lah kot untuk berinteraksi buat Hajar Safiah. Silakan kalau nak berinteraksi Ustaz dengan doktor. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Kalau saya nak tanya soalan selain pada Al-Quran, saya nak tanya soalan penyakit, boleh ke doktor? Boleh, nanti saya bagi nombor akaun. Tak tahu ya. Boleh ya Ustaz? Boleh ya doktor? InsyaAllah boleh. Okey, saya nak tanya, apakah kesan pada seorang-seorang tu yang dah kena COVID? Terima kasih doktor. Pertanyaan yang bagus sebab saya pun dah kena long COVID dah ni sebenarnya. So selama 4 minggu ni saya continuous batuk tak berhenti termasuklah wife saya sendiri continuous batuk. Bila buat x-ray clear, so lepas tu kita orang plan untuk HRCT ni apa, scan yang lebih detail. Sebab masa ni untuk COVID ni dia setiap orang berbeza-beza dia punya kesan dia lah. Seperti juga orang yang kencing manis. Walaupun kencing manis ni dia banyak simptom dia. Dia ada sistem, dia ada nama dia makrovaskular, microvaskular. Makrovaskular ni contoh macam heart attack dan sebagainya lah. Microvaskular ni pun macam heart attack juga, ada heart attack dan sebagainya, ada yang berkaitan dengan mata, ada berkaitan dengan darah tinggi dan sebagainya. Tapi setiap orang dia punya kesan dia mungkin ada yang sama dan kadang-kadang masa mungkin dia berbeza sedikit sebanyak lah. Tak semua dia akan ada simptom pada masa yang sama. So antara kesan COVID terutama yang saya nampak yang sangat kerap lah sekarang untuk long COVID ni adalah yang pertama adalah keletihan. Rasa letih. Sebelum ni macam kita boleh contoh macam saya boleh mimpi puas sampai 4-5 jam tak ada masalah. Sekarang ni 2 jam pun dah rasa letih. Contoh ada orang yang batuk dia continuous yang sampai sekarang masih berbatuk. Ada orang yang komplain dia tak boleh bau sampai sekarang tak boleh bau. Ada orang yang komplain sampai sekarang tak rasa tak boleh. Tapi of course saya dapat lihat alhamdulillah apabila ada vaksinasi COVID-19 ni simptom-simptom ni sangat kurang. Dan simptom ini dia nampak teruk kerana dekat orang yang tak ambil vaksin. Jadi yang fakta lah yang kita dapat daripada data-data lah. Of course lah kalau kita cakap tentang data ni banyaklah orang cakap kata semua data ni tipu-tipu dan sebagainya. Tapi macam itulah ilmuwan ni dia adalah berdasarkan data. Kita tak boleh sembrono bercakap tentang satu ilmu temu perubatan. Selain daripada itu COVID juga dia ada kesan dia yang lain, macam contohnya ada orang yang kena stroke dan ada sebagainya kena stroke, ada yang ada masalah berpinggang dan sebagainya. Yang ini adalah kesan-kesan kita panggil long COVID yang kesan lah. Terutama kat orang yang tu ada yang sekarang ni tak nak jalan dah ada macam-macam masalah. Tapi ada orang yang memang sihat je, tak ada apa-apa, memang dia pernah kena COVID, ada yang kena 3 kali pun kena COVID tapi okey saja. Itu manusia ni dia different lah dari segi kita cakap kata kita nak pukul rata semua orang kena sama, tak boleh sebab kita ni orang Malaysia penyakit dekat Malaysia tak sama dengan penyakit dekat Europe contohnya penyakit dekat Europe tak sama dengan penyakit kat Amerika dengan ni dia ada different tempat dia kalau kita duk kalut tentang denggi dekat Malaysia contohnya kalau you pergi dekat luar negara dia orang tak cakap pasal denggi, dia cakap benda lain penyakit lain lah. Dia macam tu lah, macam manusia berbeza-beza daripada segi kesan jangka panjang
untuk long COVID ni. Bukan banyak lagi lah yang long COVID ni. Tapi adakah kesan tu dia sampai berpanjangan ataupun ada certain masa je? Buat masa ni kita tak boleh nak kata berapa lama masa yang berlaku. Sebab COVID ni adalah satu benda yang baru. Yang kita boleh katakan baru 2 tahun lebih kan. Kalau kata baby pun 2 tahun lebih tu baru start jalan. Kan, untuk kita tahu kesan jangka panjang tu kita pun tak boleh nak bagi tahu kita apa kesan jangka panjang. Tapi macam kita cakap lah kan, apa yang kita boleh buat adalah kita buat apa yang kita boleh buat sekarang, prevention yang tepat. Kan, precaution yang tepat, prevention yang tepat, itu yang kita boleh buat. Kan, ada benda yang kita tak boleh nak kontrol. Kan, ada benda yang kita tak boleh nak buat apa kan. You nak pergi, contohnya nak pergi luar negara. Kan, contohnya ada orang cakap tak pergi COVID tak bagus kan, vaksinasi dan sebagainya. Tapi nak pergi ke haji contohnya, you wajib kena vaksin. Kan, you wajib kena buat benda ni. Kan, sebab apa? Kan, ini adalah dunia kata. Kan, kena ikut dunia ni punya ni. Kita tak boleh melawan arus dunia tu kan, sedangkan majoriti bersetuju kata okey kan, kita pula tak ada ilmu, tiba-tiba kita cakap vaksin tak okey, tapi pakar 99% cakap kata semua okey kan. Adakah kita nak melawan orang-orang yang ada ilmu ni, yang kenapa it's very dangerous, sebab sometimes yang menolak ilmu-ilmu tentang kesihatan, tentang vaksinasi sebagainya adalah daripada kalangan ustaz. Kan, bukan daripada kalangan orang kesihatan. Itu yang dangerous. Banyak masa. Sebab apa? Yang ni yang kita kena hati-hati. Tapi ada satu part lah. Tapi kita cakap tentang kesihatan tu macam tu lah. Kan, basically. Terima kasih doktor. Okay, sama. Alhamdulillah, saya pun pernah juga positif COVID, tapi sekarang ni duk batuk pula dah balik. Dengar tu, Ajar Sabiah pun duk batuk juga. Jadi tak tahu lah batuk. Dr. Imanuddin batuk ada? Simptom batuk ada juga lagi tak? Masih. Masih tak tahu lah. Adakah itu adalah COVID. Saya dah buat dah test dah, tapi negatif. Walaupun batuk teruk, tapi negatif. Tapi wallahualam, adakah kesan daripada COVID dan sebagainya, wallahualam. Mana yang disebutkan tadi, kita pun tak boleh tahu apa kesan dan kepanjangan sebab COVID pun baru 2 tahun ya. Jadi mungkin lemah dan sebagainya tu biasa. Tapi perkara-perkara yang biasa yang kita perlu hadapi. Jadi yang penting, seperti mana yang disebutkan tadi, kita kena cari jalan supaya kita mengelakkan diri daripada dijangkiti COVID dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan, sama ada di tempat-tempat awam, di rumah ke di mana ke, di surau, di masjid dan sebagainya. Kita kena patuhi. Kalau kita tak patuhi, macam kita tak pasal COVID itu tak wujud. Tapi sedangkan dia masih lagi ada. Jadi perlu dielakkan diri daripada mengikut nasihat yang diberikan oleh pakar-pakar seperti mana yang disebutkan, supaya terhindar. Walaupun kita ikut, tapi daripada seperti mana yang berlaku hari itu, walaupun kita ikut tetapi benda tu nak jadi, tak kena, akan kena juga, akan sampai kepada kita. Wallahualam. Tetapi mencegah tu adalah lebih baik. Jadi rasanya program kita cukup setakat ni, cukup dengan satu interaksi kerana dah lewat. Jadi saya nak minta sekali lagi seperti biasa, nak minta Al-Fadhil Dr. Muhammad Imanuddin untuk bacakan doa seperti mana biasa kalau kita mengikuti kuliah maghrib dan subuh dan sebagainya, kita akhiri dengan doa. Jadi semoga dengan doa tersebut kami dapat aminkan bersama agar kita semua beroleh kebaikan daripada doa yang kita mohon. Semoga Allah makbulkan. InsyaAllah. Silakan Doktor. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزينا وارحمنا كما ربينا صغيرا. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في مكان
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك لا تقت على طاعتك فتوحدت على دعوتك وتأحدت من خدمتك فوسط اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي غيرك واشرح صدورها بخير الإيمان وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kita terima kasih diucapkan kepada doktor dan kepada tuan-tuan dan puan yang terus mengikuti program kita. InsyaAllah kita akan teruskan program kita lagi pada malam esok, di mana malam ni merupakan siri yang ke-273. Kita akan tamat pada siri yang ke-283, maksudnya lebih kurang 10 kali perjumpaan lagi. InsyaAllah selesai, kita akan khatam Al-Quran bersama-sama dalam program ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ni dengan baca doa khatam Quran bersama dan seterusnya diikuti dengan tasbih kifarah dan suratul As. Allahumma rahmna bi'an waja'alna wa hudan wa rahmah. ما ذكرنا منه ما نزينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر